الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sekali lagi diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama berada di dalam tempat yang mulia, yaitu di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, sembahyang kita, kemudian zikir-zikir kita dan doa-doa kita, ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tentu kita sambung lagi malam ini pembacaan kitab hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih lagi berada pada hadis yang ke-36. Sambung malam insya-Allah. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata kita sambung terus apa ni hadis ni, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman. Kita sambung di situ. Wa man satara musliman, siapa-siapa dia yang menutup keaiban seseorang muslim. Malam di sini, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup keaibannya di dunia maupun di akhirat, kata Nabi.
Dan tuan, yang mana sebelum ni kita terang berkenaan dengan bantuan seseorang kepada saudara dia. Bila mana dia bantu saudara dia bantu saudara dia, dan tuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan bantuan kepada dia. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, bila mana seseorang dia memberikan makan kepada seseorang yang lapar, kemudian dia memberikan seseorang yang tidak ada pakaian, dia berikan pakaian. Kemudian bila mana orang tersebut susah, maka dia tolong kesusahan orang tersebut. Maka kata Nabi SAW, dia ditempatkan di tempat yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud dia diletakkan pada tempat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini kerana dia melakukan perkara-perkara kebaikan tadi, pertolongan dia tadi. Maka kerana itu dia ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia pun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita buat, maka itu yang kita dapat. Sebagaimana yang disebut di dalam satu riwayat menyatakan, kama tudin tudan, kata dalam riwayat ini, sebagaimana yang kamu buat, maka seperti itulah kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita buat baik atas dunia, maka di akhirat besok pun dapat baik. Dan kalau kita tolong orang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menolong kita. Dan ini yang disebutkan di dalam riwayat. Jadi kita dah terangkan itu. Siapa yang tolong kawan-kawan dia, saudara dia daripada kesusahan dunia, Allah Ta'ala tolong dia berkenaan dengan dunia dia dan juga akhirat dia. Dan orang yang mempermudahkan orang yang susah, Allah mudahkan bagi dia di dunia maupun di akhirat besok. Lalu Nabi sambung lagi, wa man satara musliman, siapa-siapa dia yang menutup keaiban saudara dia. Dan maknanya dia tutup keaiban yang ada pada saudara dia ni. Dan dia tak bercerita pun berkenaan dengan keaiban saudara dia. Dan ini satu benda yang sukar untuk kita buat. Pasal apa? Kerana menceritakan keaiban orang lain ni, dia merupakan satu perkara yang sukar untuk kita tahan. Pasal apa? Dan kerana ianya berkenaan keburukan orang lain. Kalau keburukan diri kita, kita tak suka nak dengar. Dan lagi kita suka dengar bila mana ada keaiban-keaiban daripada orang lain. Maka Nabi SAW sebut, siapa-siapa dia yang tutup keaiban saudara dia. Dan tuan, maknanya dia tutup, dia sembunyikan keaiban saudara dia. Satarallahu fi dunia wal akhirah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutup pula keaiban dia di dunia maupun di akhirat esok. Dan tuan, keaiban ni, kita jangan cari keaiban orang. Dan ini kerana apabila kita mencari-cari keaiban orang, maka satu masa esok Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan mendedahkan pula keaiban kita. Dan sebab itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dia pernah berjumpa dengan orang-orang yang seumpama ni. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku pernah berjumpa, dia kata, dengan orang yang jahat tetapi kejahatan dia tak diceritakan oleh orang. Dan itu orang ni jahat tetapi kejahatan dia tak tersebar. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang mengetahui kejahatan fulan ini.
Dan tuan, tapi ada satu orang kata Imam Hasan Al-Basri, aku lihat dia ni orang saleh, aku tengok dia ni orang baik, tetapi kejahatan dia, orang cerita mata tentang kejahatan dia. Dan tuan, pasal apa? Tuan ni Imam Hasan Al-Basri dia jadi pelik. Pasal apa orang baik ni keaiban dia tak disimpan oleh Allah Ta'ala? Malah orang yang melakukan kejahatan ini, dia punya kejahatan dia seolah-olah macam disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, Imam Hasan Al-Basri dia pun cek, dia periksa, dia tengok siapa jadi lagu ni. Dan tuan, bila Imam Hasan Al-Basri tengok, rupa-rupanya orang yang buat maksiat, orang yang buat kejahatan ini, dia hanya melakukan kejahatan itu dengan diri dia sendiri. Dan dia tidak pernah cerita aib orang, kerana dia pun tahu yang dia buat dosa dengan Allah. Dan dia tidak pernah pun mencari-cari keaiban orang, kerana dia pun mempunyai keaiban. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia kata, ketika mana kita mengikuti keaiban orang lain, jangan kita terlupa dengan keaiban diri kita sendiri. Jangan lupa yang tu, kerana masing-masing kita ada keaiban tersendiri yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu disebutkan oleh ulama, dan ulama sebut kita ni dipandang mulia oleh orang ramai pasal apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan keaiban kita. Kata kita berdosa, benda yang tak baik, kita tak akan buat di hadapan orang. Dan di hadapan orang kita akan berperilaku baik. Dan tapi bila kita duduk seorang, bila kita duduk di tempat yang orang tak pandang kepada kita, kadang-kadang di situ kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama kata, kita dipandang mulia ni kerana kerana aib kita disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi Imam Hasan Al-Basri kata, patutlah orang yang buat maksiat ni, walaupun dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tapi kerana dia tak pandai mencari-cari keaiban orang, maka kerana itulah keaiban dia disimpan oleh Allah Ta'ala. Tapi manakala satu orang lagi, dia ni beramal saleh, dan dia ni buat kebaikan, tetapi dia suka sangat memerhatikan keaiban orang. Dan maka Imam Hasan Al-Basri kata, patutlah keaiban dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW dalam bab aib ni, Nabi pesan, kamu jangan mencari-cari keaiban orang. Pasal apa? Kerana kata Nabi SAW, bila kamu mengikuti keaiban orang lain, jaga-jaga. Yafdah ilaihi hatta fi baitihi, atau kama qala Rasulullah. Allah akan cari pula keaiban dia, sehinggalah ke dalam rumah dia Allah akan bongkar segala keaiban-keaiban dia. Pasal apa agama dia cukup lama ni kita cari keaiban orang ni? Kerana seluruh manusia dia ada melakukan kesalahan satu. Dan siapa dia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Cuba abang main. Siapa dia yang tidak melakukan dosa dengan Allah Ta'ala? Sedangkan Nabi SAW pun pernah ditegur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada satu orang buta datang rumah Nabi kan? Bila mana Nabi pun tak mulayan. Tapi Nabi ni orang ziarah dia ramai, orang ramai tetamu, ramai orang yang nak belajar dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW seolah-olahnya macam mengkemudiankan orang yang buta ini. Dan lalu turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
abasa wa tawalla, kata Allah. Maka amat-amat malang, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang berpaling daripada manusia. Dan Allah Ta'ala tegur baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau Nabi SAW pun ditegur oleh Allah Ta'ala, bagaimana keadaannya dengan manusia biasa lagu kita ni? Tuan-tuan, kita lagi banyak begini, lagi banyak lagi. Kerana tu Allah Ta'ala kata, la tuzakku anfusakum, kamu jangan bersihkan diri kamu, kata Allah Ta'ala. Kamu jangan duk berasa yang diri kamu itu suci, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana seluruh manusia akan ada kesalahan dia, akan ada dia punya dosa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dalam hadis ini kata Nabi SAW, siapa-siapa dia yang menyembunyikan keaiban seseorang Muslim, Allah tutup keaiban dia di dunia maupun di akhirat, kata Nabi SAW. Baik, kadang-kadang yang itu clear kan? Maknanya kita kena, asasnya kita kena sembunyikan orang punya keaiban. Dan tadi dibincangkan oleh ulama, ada orang yang tak boleh disimpankan keaiban dia, ada juga. Dan orang ni tidak boleh disimpankan keaiban dia. Dan kenapa? Kerana kita tidak mahu kezaliman antaranya. Kita tidak mahu perkara-perkara buruk yang berlaku kepada saudara-saudara kita. Tak mahu. Dan sebagai contoh, sebab tu dalam ayat ini dia ada satu fasik, orang yang senantiasa melakukan dosa dengan Allah Ta'ala. Dan ada tu orang macam tu ada kan? Orang ni jenis orang yang selalu sangat dia buat dosa dengan Allah Ta'ala. Dan buat satu lagi golongan, jenis orang yang baik, tetapi ada satu dua perkara keaiban yang ada pada dia. Dan kadang-kadang kita pun terpelencur. Dan kadang-kadang kita pun tak sedar. Dan kadang-kadang kita pun tak sengaja. Dan yang ini adalah satu golongan lagi yang juga mempunyai keaiban. Dan kalau ada satu orang yang fasik, orang ini selalu sangat dia melakukan kejahatan, dia selalu melakukan kezaliman. Dan bila mana orang ni tadi dibawa dia kepada qadi, dibawa dia kepada hakim, dan orang ini tidak harus untuk ditutupkan keaiban dia. Dan kenapa? Nak suruh supaya orang nanti berhati-hati. Dia ni adalah orang fajir, dia ni orang yang selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu kita beritahu keaiban yang ada pada diri dia ni, supaya apa? Supaya orang terhindar daripada kejahatan yang dia lakukan. Tapi ada adab pula. Banyak banyak dia punya pintu dia. Mentang-mentang kita boleh cerita keaiban kawan tu hati. Daripada luar sampai dalam, luar rumah sampai dalam rumah. Dan yang dibenarkan di sini, yang dimaksudkan dibenarkan di sini hanyalah keaiban yang dia lakukan saja. Kita apa kawan kita ni? Janganlah dapat dengan dia. Dia ni jenis kaki orang. Contoh, maka setakat itu saja. Jangan kita pergi kono jauh sangat. Dalam rumah dia macam ni, bini dia macam tu. Yang tu tidak ada kena-mengena dengan urusan kita. Yang tu antara urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, dan Imam Malik dia kata apa? Aku suka dia kata menutupi keaiban orang yang tidak biasa melakukan dosa kepada Allah. Tetapi tidak harus untuk seseorang menutup keaiban bagi orang yang selalu sangat melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata supaya orang terhindar daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan jadi yang kita nak tutup ni keaiban siapa ni? Dan yang itulah keaiban biasa yang tidak melibatkan kepada orang lain. Kalau contoh kita dapat tahu yang dia ni ada minum arak misalnya, ataupun dia ni tadi apa dia ada berzina dengan orang misalnya, dan kita tegur kesalahan dia tanpa kita mendedahkan keaiban yang ada pada diri dia. Dan sebab itu pernah satu masa ada satu orang dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Nabi dekat mana? Dekat masjid. Dan kawan ni jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hari 2-3 hari sebelum ni aku ada bersama-sama dengan satu orang perempuan, dia kata. Lalu aku mencium perempuan itu, kemudian aku memegang tangannya. Ya Rasulullah, hukumlah saya ya Rasulullah, hukum saya ya Rasulullah. Dan Nabi buat bagaimana? Ni, jom kita masuk sembahyang dulu. Maka dia pun sembahyang sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang sekali. Maka lepas bagi salam, dah doa apa semua sekali. Dia kata lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hukumlah saya kerana saya telah mencium satu orang perempuan, kemudian saya dah pegang dia punya tangan dia. Hukum saya ya Rasulullah. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu percaya tak dengan Allah? Maka kawan kata, ya saya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akui tak aku ni adalah utusan Allah? Maka kawan kata, ya aku akui engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ni engkau sembahyang dengan siapa? Kawan ni kata, aku sembahyang dengan engkau ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Sudah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan segala dosa-dosa kamu kerana penyesalan kamu dan taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, bila dia melibatkan keaiban yang orang itu saja, antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tengok contoh yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak cerita orang yang tahu ni cium anak lawan kan, dia ni bayar gini. Kata orang tu dah menyatakan taubat. Dan orang ni dia dah nak meninggalkan apa yang dia buat. Dan kerana tu keaiban dia disimpan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuklah juga dibincangkan oleh ulama bagi orang yang bekerja sebagai orang yang al-amru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Contohnya siapa tu? Imam ataupun pegawai-pegawai operasi kita ni yang dimati agama. Dan sekalipun mereka itu disuruh supaya mencegah kemungkaran, maka dia pun kena perhatikan perkara ni. Tak boleh dia memperaibkan orang tersebut. Tengok, kalau dia nak beri motivasi, masuk dekat dalam bilik dan tegur kepada dia. Oh, jangan masuk pula dalam line ni. Dia pergi buat line. Dia pergi buat line bertucik. Dia pun ceramah dekat depan orang yang dia buat salah ni. Line satu dunia pergi tengok. Dan tuan, padahal keaiban itu hendaklah ditutup akan dia dan diperintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, siapa yang buat lagu tu, maknanya kita fahamlah mana dia aib yang boleh kita kata, mana dia yang tak boleh untuk kita kata dan dibenarkan untuk kita cerita kepada orang. Dan kalau kita buat yang tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Satarallahu fid dunya. Allah akan tutup keaiban-keaiban kamu pula di dunia maupun di akhirat besok akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi dekat akhirat esok. Dan dekat akhirat besok berapa banyak mata yang akan pandang pada kita.
Tuan-tuan, dengan akhirat besok ni kita tak mau kejahatan-kejahatan kita didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari akhirat esok ni satu huruf pun takkan tersembunyi. Sebab itu Allah Taala kata apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa dia yang buat kejahatan walaupun sebesar biji sawi, kata Allah Taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa dia yang buat kejahatan walaupun sebesar zarrah, atau bukan biji sawi. Siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah. Tuan-tuan, zarah ni kita bukannya boleh nampak zarah ni. Nak tengok zarah ni kena pakai mikroskop. Nak kena pakai alat pembesar lah. Ni zarah. Tuan-tuan, siapa yang buat kejahatan walaupun satu zarah saja, yarahu, ianya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun satu zarah, dia diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Dan hari akhirat kita tak siapa dah yang boleh tolong kita. Dan disebutkan dalam riwayat, disebutkan apa di dalam syarah hadis ini. Nanti dekat padang mahsyar Allah Ta'ala nanti, bila semua dah tengok dengan mata kepala, tengok dah. Dia tengok syurga, dia tengok neraka. Kan saya pernah cerita kat sini kan. Macam mana kisah ada seseorang dia tak puas hati dengan orang yang zalim pada dia. Dia tak puas hati, kamu saya akan tuntut dekat akhirat itu. Macam kita sebut kan. Hang buat kat tu. Tak apa. Lah ni aku tak boleh nak buat apa-apa, aku lemah, aku apa semua. Di akhirat besok aku tuntut. Agak cengihnya. Dan Nabi pernah cerita, bagaimana ada seseorang dia dipertontonkan oleh Allah Ta'ala satu syurga. Syurga ni tak ada orang lain boleh masuk melainkan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan syurga tu takkan dimasuki oleh orang lain melainkan orang yang memaafkan orang lain. Dan bila dia tengok tempat tu indah yang amat, indah sangat-sangat. Tanahnya daripada kasturi, manakala bangunannya bertatahkan emas dan juga permata. Dan dia kata kepada Allah, Allah dia kata, dia mula, ya Allah, macam ni, apa ni, dulu ni saya tak puas hati dengan kawan ni. Saya nak tuntut dia. Ya Allah, tak apa, saya maafkan dia. Saya maafkan dia. Dulu ni 7 keturunan tak mengadu saudara. Dan dulu ni bertempur dalam dekat mahsyar esok hang siap, dia kata. Dan ada 3 kali Nabi ketawa besar dalam kehidupan dia. Salah satu peristiwa yang Nabi gelak sampai nampak gigi ni adalah ketika Nabi menceritakan cerita ni. Bila mana orang ni cengih sangat, dia tak mau memaafkan orang yang buat salah kepada dia. Akhirnya bila dia nampak syurga Allah begitu hebat, dia tarik balik, dia memaafkan orang tersebut. Dan maka disebutkan dalam satu riwayat ketika mana di mahsyar esok. Dan ketika mahsyar esok, bila dia tengok neraka, bila dia tengok syurga, maka pada hari itu mereka bercakap di antara satu dengan yang lain. Ini masa tengah diri dekat mahsyar Allah Ta'ala. Dan tadi mereka tak berani nak angkat muka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hum khasya'u. Pada hari itu mereka tundukkan kepala mereka. La yatakallamun illa hamsa. Mereka tak akan bercakap melainkan kalau mereka nak bercakap, mereka akan berbisik dengan orang yang di sebelah. Jadi bila dia tengok syurga, tengok apa, dia berbisik kan, ni hari ni tak siapa dia tolong kita ni. Dan itulah dia persoalan yang mereka berbincang. Tak ada siapa boleh tolong kita ni. Tak ada siapa yang boleh beri syafaat pada kita ni. Dan tutup keaiban saudara kita,
Kata Nabi SAW, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aib dia di dunia maupun di akhirat. Terus kata Nabi SAW, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala akan terus menolong mana-mana orang yang dia membantu saudara-saudara dia, yang dia membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya apa nanti nak sebut dekat sini, pertolongan Allah Ta'ala senantiasa atas kepala. Dan saya gunakan bahasa atas kepala. Ni maksudnya wallahu fi aunil abdi. Maksud perkataan Nabi ini adalah istimrar. Yang itu maksudnya, maknanya senantiasa Allah senantiasa membantu hambanya selama mana hambanya membantu saudaranya, kata Nabi SAW. Dan kerana itu orang yang bantu saudara dia, dan dia juga akan apa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini kita letak pada minggu-minggu yang sudah itu berkenaan dengan hadis ini. Kemudian Nabi SAW kata lagi, wa man salaka tariqan, dan yang ini kenal kita, yang ini kenal kita, Allahu Akbar. Dan macam mana kita boleh tak rasa gembira bila Nabi yang sebut macam ni. Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, kerana Sayyidatina Aisyah melompat dan kata siapa? Kerana Nabi SAW kata, kamu tahu dah Aisyah, hampir setiap malam aku mendoakan seluruh daripada umat aku, kata Nabi SAW. Kata melompat Sayyidatina Aisyah. Dan sampai saya buat dia melompat ni kerana Aisyah tahu bila Nabi yang berdoa kabul dah, dan mesti dah kabul di sisi Allah Ta'ala. Dan bila mana Nabi SAW yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah pasti ianya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tengok apa kata Nabi SAW tentang hal ini. Kata Nabi, wa man salaka tariqan, ini tuan-tuan semua dapat ni. Tuan-tuan semua sekali dapat. Siapa yang buat perkara ni maka dia dapat. Ustaz, saya ni banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dia akan masuk dekat dalam hadis ni. Saya ni macam ni lah. Kalau dia buat hak ni maka dia akan dapat pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terhalang siapa dia? Kebaikan-kebaikan yang orang berhutang. Orang yang berhutang, kemudian orang yang memegang hak orang lain. Dan maka ini dia akan terhalang daripada mendapatkan apa? Kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut, wa man salaka tariqan, siapa-siapa dia yang berjalan akan satu jalan, kata Nabi SAW, yaltamisu fihi ilman, yang mana orang ni dia berjalan kerana untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maknanya apa? Dia keluar daripada rumah dia mengaji. Dan dia keluar daripada rumah dia kerana dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama ni hadis ni, dan yang berlaku itu saya kata benda ni dia berlaku dekat kita semua ni. Dan ajaklah isteri kita, ajaklah anak-anak kita semua untuk hadir ke dalam majlis kuliah ni. Pasal apa? Dan tempat majlis kita selesa, kemudian kita tak gaduh nak bayar. Dan kalau masa seminar, kalau masuk apa-apa kursus kena bayar, paling kurang pun RM50. Tapi yang ni tak payah kita bayar. Kita duduk masuk i'tikaf. Dalam i'tikaf itu didoakan oleh para malaikatullah. Dan orang yang berjalan kerana nak mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata datang ni renahnya jadi sang. Dan apa Nabi kata, sahalallahu lahu bihi
tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan baginya jalan untuk pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang yang dia keluar kerana dia nak tahu agama, dan tak senang cerita dalam bahasa yang mudah untuk kita faham, dia nak pergi kuliah. Yang tu bahasa yang paling mudah untuk kita faham. Dia keluar pasal apa? Malam ni ada mengajar. Malam ni ada kuliah malam ni. Dan kalau dia duduk, kemudian dia duduk dengar, maka kata Nabi SAW, sahhalallahu lahu. Dan kalau saya nak terang, saya terang ya. Tak kira tentang faham ke tak faham, bukannya nak dipercaya. Tapi saya nak terang kat sini. Dan sahhalallahu. Dan perkataan sahhala ni, dekat itu dia ada tasydid. Dan kalau kita baca Quran, kalau perkataan tu ada tasydid, dia menunjukkan makna yang bersangatan. Tu maksudnya. Benda tu memang benda yang bersangatan. Benda itu mendalam dia punya maksud dia. Contoh kita kata mu'tadin, orang-orang yang sangat-sangat melampau. Itu maksud dia. Waladdallin, orang-orang yang telah tersesat jauh. Dan itu kaedah dia. Bila ada tasydid, maknanya apa? Kalimat itu membawa maksud yang bersangatan. Dan Nabi kata, siapa yang jalan dengan satu jalan kerana dia nak mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam syarah hadis ini dia panjangkan lagi. Dan ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya adalah fardu kifayah. Maka kedua-duanya termasuk di dalam hadis ni. Dan siapa yang rajin pergi kuliah ni, yang rajin duduk dalam majlis-majlis pengajian macam ni, sahhalallahu, Allah dia akan benar-benar mempermudahkan bagi dia. Dan tentang tengok dah. Saya dah tengok banyak tempat dah. Orang yang biasa kaki kuliah ni, orang yang duduk dekat dalam kuliah ni, biasanya dia akan diberikan kematian yang elok daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tengah-tengah ni pernah sekali babaknya sepanjang Al-Fatani, dia tengah-tengah duduk mengajar, elok-elok khatam kita, elok-elok Allahu ta'ala a'lam, boom, kawan tu pun jatuh. Dan jatuh kawan tu. Dan kita tak tahu lah bagaimana dia pada sisi Allah Ta'ala. Tetapi pada zahirnya dia itu mati ketika mana majlis ilmu sedang berlangsung. Dan nanti kita akan sebut dekat sini, apakah dia ganjaran orang yang duduk di dalam majlis ilmu ni, apa yang Allah akan buat kepada dia. Tapi mereka akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir, wa man yatama'a qaumin fi baitin min buyutillah, dan tidaklah sesuatu kaum itu berkumpul di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala, yakni di masjid-masjid. Tidaklah dia berhimpun di dalam rumah Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, kemudian dia membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatadarasunahu bainahum. Yang ini nanti bulan puasa kita buat apa dia? Tadarus Al-Quran. Lepas daripada tarawih kita akan buat tadarus Al-Quran. Yang kedua kitab Allah lah ni kita sedang buat ni, membaca kitab Allah Ta'ala, sedang menerangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ni dia hadir ke dalam rumah Allah kerana dia membaca kitab Allah, dan juga ataupun dia belajar membaca Al-Quranul Karim. Dan tadarus ni maksudnya guru baca, anak murid dengar, anak murid baca, tok guru tengok. Dan yang itu maksud tadarus. Boleh? Dan kita lihat ada kelas Quran. Ada kelas Quran. Apa ni bahagian walaupun suara tak sedap, ambut nyanyi, suara tak sedap, tak kisah. Gagah dia nak tarik dia, suara bukan sedap pun.
Tapi gagah dia nak ditarik. Dan tuan, kita nak tarik, lebih afdal lagi kita tarik apa? Al-Quranul Karim. Tengok apa yang Allah Ta'ala buat. Orang yang baca kitab Allah, yang belajar kitab Allah, ataupun dia belajar baca Al-Quranul Karim, illa nazalat alaihi sakinah. Allah akan beri kepada dia ketenangan, sakinah. Dia akan bawa balik sakinah. Wa ghasyiyatuhur rahmah. Dia akan diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat menghamparkan dia punya sayap dia. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada sisinya. Dan ini semua ni nama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun beritahu, Nabi nasihat, Nabi nasihat. Wa man batta'a bi 'amaluhu, siapa-siapa dia yang lambat di dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Ingat Nabi kata, lam yusrih bihi nasabuhu, keturunan dia tidak boleh membantu diri dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi Masya Allah, ulama kata, Imam Nawawi kata, inilah di hadis himpunan segala kebaikan-kebaikan yang bila kita buat, kita akan mendapatkan apa? Ganjaran yang besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau benar dia kena buat, bila kita buat, bila kita amal, kita akan dapat, pasti dapat. Dia punya apa dah? Dia punya kelebihan dia daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ke-36, kita akan sambung pula nanti pada hadis yang ke-37, insya-Allah taala a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri sendiri walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.